civilization. Maka bila mana Islam nak menakluki keilmuan dunia, Islam ambil ilmu Rom dan Parsi, bawa ke dalam Islam, Islamize dan terjemahkan. Okay, clear? Setelah Eropah nak maju, hujung kurun ke-18, awal kurun ke-19, mereka nak maju, mereka ambil semua ilmu dalam tamadun Islam, ambil letak di Eropah, terjemahkan. Okay, clear? Baik. Tetapi ketika itu munculnya mazhab Protestan, munculnya dominasi kelompok gereja yang melampau ke atas sains, iaitu sains kena ikut gereja. Padahal gereja golongan pendeta mereka berfatwa dengan mengarut tak ada ilmu. Lalu nak maju, mereka pisahkan terus gereja-gereja, sains. Akhirnya mereka maju. Kan? Cantik. Setelah itu, kita atas nama nak maju, kita nak akan menjadi first world country, first world thinking, first world semua tu. Nak maju, orang ambil semua ilmu tamadun Eropah, semuanya belajar, ambil letak di universiti, belajar. Apa akibatnya? Gaya faham Eropah. Pastinya begitu. Baik. Sekarang kita clarify balik. Ustaz pasti Salahuddin belajar dengan Ustaz ataupun tidak. Bahkan siapa yang kelas dengan Ustaz, Syamimi sekelas dengan Ustaz. Syamimi boleh bagi jawapan itu, boleh tanya dia. Dia tak ingat ketuk je. Baik. Bahkan perubatan sejarah, dalam sejarah perubatan bukan Islam, bukan perubatan Islam. Dalam sejarah perubatan, Islam terlebih dahulu mendahului semua tamadun perubatan dunia, termasuk Mesopotamia, termasuk tamadun Indus, termasuk tamadun Cina ataupun lain-lain. Orang mengatakan berbekam daripada tamadun Cina jauh, kerana tamadun yang orang yang pertama buat berbekam ialah zaman Nabi Allah Nuh. Cuba perhati dalam Quran Al-Arzalun, ayat apa tu? Wa minhumul arzalun, ayat tu. Cuba perhati dalam Quran, Allah rakamkan dalam Quran pengikut Nabi Allah Nuh, Adam, Idris, Nuh awal kemunculan manusia. Tamadun Nabi Allah Nuh, pengikut Nabi Allah Nuh sudah mula terlibat dalam berbekam dan teknologi fabrik. Al-Arzalun dalam Quran ditafsirkan oleh Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Mereka Al-Arzalun tu ialah mereka yang beramal dengan berbekam dan fabrik. Fabrik itu saya terjemah dengan bahasa moden. Jahit. Baik. Islam mendominasi tamadun perubatan awal, dan setelah itu banyak lagi lah. Siapa yang kelas Ustaz, tolong minta nota daripada dia, minta daripada Syamimi. Ustaz bagi dulu semua ayat Quran bagaimana Islam mendominasi tamadun perubatan dunia. Bukan tamadun perubatan Islam, tamadun perubatan dunia. Islam dulu, Nabi yang bawa. Minta siapa yang pernah belajar dengan Ustaz, minta nota. Ustaz bagi dulu first state ayat Quran dan tafsir-tafsirnya. So sekarang tolong buat alignment pada kerangka faham perubatan. So ilmu Allah Ta'ala diturun ke bumi terbahagi kepada dua: syariatullah, syariah, usuluddin, begitu ya, syariatullah, sunnatullah, law of nature. Law of nature, itu lah itu lah law of nature. Contoh saya bagi ya, nak beritahu bagaimana law of nature, bidang perubatan orang juga ilmu agama terlibat dalam bahkan perbahasan isu akidah. Cuba anda buka surah Al-Kahfi, panjangnya, ringkas untuk Quran. Surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi cerita berkenaan dengan man yahdillahu fahuwal muhtad. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Ayat apa? Kahfi tak? Rasanya Kahfi. Kejap ya, cuba cari. Ini saya nak cerita bagaimana ilmu Allah Ta'ala itu luas. Jangan kita mendikotomikan apa-apa. Perubatan Islam bukan hanya jampi-jampi. Tak. Yes, Quran hadis tu ya. Kita panggil ruqyah. Anda tak ingat man yahdillahu fahuwal muhtad. Al-Kahfi rasanya betul lah. Boleh lupa baca. Baik. Dan itu Islam alignment. So faham
dalam kerangka fahaman agama. Semua ilmu atau hukum bumi Allah Ta'ala punya. Namanya cari. Allah Ta'ala punya. So, perubatan is a part of Allah's knowledge. Okay, clear? Baik. Ini saya nak cerita bagaimana law of nature yang tuan belajar berkait juga dengan isu akidah. Sangat berkait. Jangan carilah sendiri nanti Lah. Okey, ayat ke-17. Ayat ke-17. Ayat ke-17 surah Al-Kahfi cerita pasal pemuda yang tidur 309 tahun tu. Ayat 17 cerita pasal pemuda yang tidur dalam gua 309 tahun tu. Ayat 17 dan 18 cerita yang tersebut, cerita matahari, cerita cahaya, lepas tu cerita pasal ni ayat 18. Ayat 18 cerita pasal ilmu perubatan. Ayat 18 cerita pasal ilmu perubatan, iaitu kalau baring lama tak boleh duduk statik, dia mesti pusing-pusing gitu. So, baik. Di tengah-tengah ayat 17-18 Allah letak satu cerita, iaitu may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah Ta'ala bagi hidayah, maka dia dapat hidayah. Tiba-tiba wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allah kata wa man yudlil, daripada adlala yudlil. Nanti kita belajarlah kenapa Allah sebut yudlil, kenapa tidak sebut adlala ataupun lain-lain. Maksud secara ringkas, yudlil ialah aku dah cerita semua law of nature. Andai kamu kaji untuk nak cari kebenaran, pasti jumpa dengan Tuhan. Baik. Clear? Clear? Harapnya nanti tak clear, beritahu. Baik, maka istilah perubatan Islam, apa yang ada ialah perubatan Islam. Apa itu Islam ajar apa? Nilai. Bukan hanya teks, iaitu jampi, doa dan lain-lain. Bukan hanya teks, bahkan nilai. So, harapnya clear. Dah soalan berhenti. Nanti kita buka sesi yang lain Apakah maksud istilah kemodenan dalam Islam? Kerana jika dilihat setengah negara sibuk mengejar kemajuan fizikal, tapi rohani mereka tertinggal jauh di belakang, lalu menepis dada mereka mengatakan mereka negara maju. Baik, suatu zaman kemunculan awal Qurun ke-19 dulu, mereka nak cari bagaimana kita nak ukur. Sangat penting kayu ukur. Bagaimana kita nak ukur IQ seseorang, iaitu intellectual quotient. Macam mana kita nak ukur? Lalu mereka memperkenalkan istilah peperiksaan ukur IQ. Malangnya setelah ukur IQ pun ramai lagi manusia membunuh diri. Bahkan di Korea, the most recent info, sehari di Korea tidak kurang minimal 40 orang bunuh diri. Lalu mereka memperkenalkan emotional quotient, iaitu kesedaran emosi, memperbaikkan muzik, lepas tu kebebasan, lepas supaya emosi itu dipenuhi. Pun masih bunuh diri di mana-mana. Perhatikan mana-mana negara maju, bunuh diri sangat tinggi. Terbaru saya baca dalam 3-4 tahun lepas, mereka Eropah memperkenalkan ilmu baru, iaitu spiritual quotient. That will be the ultimate quotient ever, iaitu kesedaran spiritual. Kesedaran spiritual. Dalam buku tu penulis kata apa dia? So, semua kita harus mencari God spot, titik ketuhanan, fitrah. Titik fitrah. Titik fitrah apa dia? Nakkan kebenaran, nakkan mencari siapa yang pemilik langit dan bumi. Fitrah. Lepas tu apakah ending hidup aku nak ke mana? Fitrah. Bagaimana uruskan bumi? Fitrah. Dalam buku itu tak sebutlah yang tu, fitrah. So itu ilmu terbaru yang Eropah jumpa. Yang Eropah jumpa pukul 9 kan? Ya, Eropah jumpa. So maju, jangan kata lain maju. Zaman jahiliah Nabi dulu bahkan sangat maju. Ingat ya, negara, cuba perhatikan negara-negara yang maju di segi yang sekarang, Jepun dan lain-lain. Mereka sangat concern kepada sastra, sangat concern kepada benda-benda yang berbentuk keilmuan. Bahkan theoretical knowledge, concern. Zaman Islam dulu bahkan sangat maju, zaman jahiliah. Antaranya ialah concern pada sastra. Sebab dah maju di sudut yang lain, mereka merupakan tempat tumpuan dunia.
Ketika itu, mereka buat pertandingan sastra yang paling hebat, yang paling sekian. Tetapi agama mengirakan mereka jahil kerana they have no ending, they have the process. And tu nanti kalau di Jordan tak jumpa non-Muslim kot. Kalau jumpa yang non-Muslim, cuba tanya, what's your ending? Saya jumpa student Germany beberapa orang, saya tanya, kenapa you belajar struggle? Oh, nanti nak jadi sekian-sekian. Okey, lepas tu? I nak kahwin. Okey, lepas tu? I nak ada anak. Lepas tu? I nak kaya. Lepas tu? Tak boleh lagi dah. Kerana they have the process, they do not have the ending. So, we have both, insyaAllah. Masalah kita sekarang ialah kita bermasalah proses. Walaupun ending kita, okey, harapnya ringkas dan menjawab. Last Arab ada ya, last Arab ada. Macam mana nak jawab kalau orang kata Allah buat apa aku nak buat, dah confirm aku tak ikhlas, kalau aku buat mesti tak dapat pahala. Selalunya ayat macam ni member selalu guna nak mengelakkan sunat cukur kepala, botak time umrah. Tak puas hati betul. Baik, gini, kenapa kita disunatkan bila nak pergi umrah botakkan kepala, potong-potong apa yang patut, yang disunatkan potong. Kenapa disunat begitu? Kan Nabi sebut, siapa yang pergi siapa yang dia mendapat haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Hadis yang lain, kayaumi waladathu ummu. Orang yang dapat haji mabrur ni syurga. Hadis yang lain sebut macam hari dilahirkan oleh ibunya. Baik, hari yang dilahirkan oleh ibu, kita ada macam mana kita ada sekarang ke? Bulu kaki tak boleh potong lah. Rambut panjang macam sekarang ke? Tu, semua pendek. So, secara kiasan, analoginya diminta begitu. Baik, kalau yang tak payah buat. Simple begini. Saya jawab dua sudut ya. Pertama sudut hadis, kedua dari sudut analogi. Dari sudut hadis, dari sudut asar, bila baca kita al-azkar, menarik bila mana disebut perkataan pada seorang tabi'in, man amila amalan li ajlin nasi fahuwa syirkun. Ulang man amila amalan li ajlin nasi fahuwa syirkun wa man taraka al-amali li ajlin nasi fahuwa riya'un. Habis itu nak macam mana? Akhlis nafsak. Apa maksudnya? Siapa yang buat amalan itu kerana manusia, syirik. Ataupun siapa yang tinggalkan amalan itu kerana takut riak, takut tak ikhlas, riak. Habis itu macam mana? Kena ikhlas. Kena ikhlas. Baik, selesai. Dari sudut analogi, cuba tanya sahabat-sahabat yang tersebut, hang nak aku layan hang lebih kurang ke aku layan hang betul-betul? Hang nak aku layan hang ni sungguh-sungguh ke, dengan sepenuh hati ke lebih kurang? Cuba tanya dia. Fitrah manusia nak dilayan sebaiknya. Kenapa tidak layan arahan Tuhan dan amalan Nabi sebaiknya? Di hari akhirat, semua orang akan menyesal kerana kenapalah aku tak buat lebih berbanding yang aku dapat sekarang. Semua orang akan menyesal. Orang yang begini lebihlah akan menyesal kerana tidak buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas tu. Baik, seterusnya Syaza. Ustaz rekod tak streaming? Okey, tanya cakap menarik. Saya nak tengok balik. Okey dah, rekod dah. Cuma Ustaz rekod lambat sikit tadi. Terlupa tu tak berdosa. Baik. Soalan lagi. Syaitan. Ustaz, kat Jordan macam susah nak faham sebab banyak ilmu dalam bahasa Arab. Rasa Malaysia lagi best sebab dapat baca banyak ilmu dalam bahasa Melayu. Macam mana nak belajar ilmu dalam bahasa Arab ni? Belajar bahasa Arab. InsyaAllah dapat. Anda ingat tak waktu yang terang baby dulu? Ataupun ada adik baby ke? Macam mana dia berjalan? Dia mula dengan menerap, dia mula dengan mengesot, dia mula dengan berjalan dengan memegang, dia mula. Semua tu dia jatuh, nangis, sakit, berguling-guling. Susah. Hanya benda yang kita dapat dengan susah saja kita akan hargai. Kalau seorang lelaki dia berkenan kepada seorang perempuan, dia nak tackle, dia kata, Assalamualaikum.
Salam. Saya nak awak. Saya pun nak awak. Gitu ya. Agak-agak lelaki tu nak tak Minah ni? Mesti tak nak je lah. Sebab semacam ni. Sebab respon terlalu mudah. Yang nak bagaimana? Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Tak layan sikit abuk. Lepas tu mesej tazkirah tak balas. Dia balas apa dia? Babi. Gitu kan dia balas. Pengalaman sahabat-sahabat ustaz. Dia balas nak babi. Sebab banyak sangat tazkirah. Pernah inbox dia balas babi. Anjing gitu. Benda susah untuk dapat. Nilainya sangat tinggi. Apakah emas boleh didapati di mana-mana? Tak. Kita akan hargai. Apakah besi boleh didapati di mana-mana? Yes. Kurang kita hargai. Dan itu pertama, belajarlah bahasa Arab. Entah di tempatnya, di dalam kerangka tempat Arab. Belajar. Jangan cari alasan, cari jalan. Kedua, bahasa Malaysia tidak akan mampu menterjemah maksud bahasa Arab secara tepat. Tidak akan mampu. Yang saya ada cerita inama, the only, tak tepat. Sebab bahasa Arab dia ada nilai sendiri yang susah nak diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Dari itu fahamilah, kita akan nampak cantiknya. Entah waktu SPM cerita kan, apa kelebihan Al-Quran, apa mukjizat Al-Quran. Bahasanya sangat indah, bahasanya itu sangat tinggi, membacanya dirasa sangat indah dan nikmat. Ya ke nikmat? Tak faham tak pun. Sungguh, belajarlah bahasa Arab. Entah akan rasa macam, ya Allah, sungguh cantiknya kalam sangat cantik. Belajar. Susah sikit tak apa. Nurus Salihah. Bagaimana kita hendak mengubah rasa hati yang tidak tenang serta gelisah memikirkan ibadah dan hubungan dengan Allah yang kian gersang dan tandus, sedikit mengganggu kehidupan seharian. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Semoga dipermudahkan urusan dan amin. Baik. Entah doktor. Sekiranya seorang pesakit sudah tahu sakitnya, Allah insyaAllah mudah untuk nak bagi ubat. Tapi kalau pesakit itu datang ke klinik, sakit apa? Tak tahu. Habis itu datang sini nak buat apa? Tak tahulah. Rasa nak datang, rasa nak ubat. Ubat apa? Tak tahu. Entah nak bagi apa? Bagi kaki je. Pergilah balik. Gitu kan? Anda seorang pesakit itu datang, sakit apa? Perut ni rasa mula-mula semacam itu sakit perut namanya. Nak ambil ubat sakit perut. Mudah kan? Baik. Salihah bagus. Sudah tahu. Tak tenang, rasa macam hubungan Allah tu makin jauh, gersang. Bagus. Tahu penyakit atau masalah separuh daripada penyelesaian. Baik, mari kita cek begini ya. Ustaz teringat kalam seorang ustaz dulu di Malaysia. Ustaz masuk kelas tahfiz dulu. Dan masa yang sama sibuk dengan persatuan. Apa dia kata? Rida, ente mesti buat sesuatu yang tak kena pada Quran. Ustaz confuse, apa tak kena? Ringkas ceritanya, Ustaz dia kata apa? Hati ni satu, hanya satu. Dia tidak muat untuk memasukkan banyak benda, ramai orang, tak muat. Dia hanya muat untuk masukkan sikit je. Kalau Ustaz pilih persatuan lah. Kalau ente pilih persatuan, Quran tak nak ke ente. Quran ni makwa yang terlalu jealous orangnya. Sama dengan salihah. Hati kita satu. Ma yaj'alullahu fi qalbaini mi jawfih. Begitu saya tak ingat ayat dia. Allah tak jadikan dalam diri kita ni, ada dua hati. Li rajulaini, tak ingatlah. Allah tak jadikan dalam hati dua hati. Hati satu je. Dan kecil. Hanya cukup untuk memuatkan sedikit sahaja. Andai ada dunia, pasti Allah akan lari. Andai ada dunia, pasti Nabi akan terkeluar. Baik, bila mana terkeluar, tetapi hati fitrah manusia nak ke Tuhan. Lagi kita agama, orang Muslim,
Lagilah nak kepada Tuhan. Hati itu memanggil. Hati itu memanggil untuk kembali berfitrah dengan fitrah agama. Sebab itulah saya rasa tak tenang, rasa macam gelisah, rasa macam kerana agama sedang dikesampingkan. Barangkali salihah sedang melebihkan dunia. Tak kisah apa-apa. Study ke ataupun study langsung tak terlintah ke Tuhan, ataupun ada buat dosa tertentu masuk dalam hati ataupun melebihkan yang tertentu. Ingat dunia lebih berbanding akhirat, berbanding Allah. Pasti salah satu akan terkeluar. Kau selepasnya ada. So, muatkan dalam ruang yang kecil itu muatan yang sepatutnya. Ya, insyaAllah. Syekh Mimi. Untuk soalan ni, tiga Ustaz untuk jawapan tu. Untuk soalan ni, kalau dan jawab, kalau tak dan tak apa. Okey, nantilah. Nurul Syifa. Nurul Syifa. Assalamualaikum Ustaz. Nanti sebelum habis talk, jangan lupa tekan butang habis record. Kalau tak lain tak save. Okey, terima kasih. Faisal. Okey, khair. Rab ada. Ustaz, dalam menjadi mukmin profesional, kalau dari segi untuk diri sendiri, insya-Allah dah faham macam mana kita nak aplikasi dalam kehidupan. Contoh kalau nak jumpa orang, buat urusan dan lain-lain. Baik, gini professional ni not just about profession. Professional is not just about profession. Professional berkenaan dengan nilai kerja. Professional berkenaan dengan nilai kerja. Clear? Clear? Baik. Cuba perhatikan dalam kisah Nabi Sulaiman, banyak kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Allah Daud, kisah Nabi Allah Yusuf yang semua menjadi menteri-menteri ni. Mereka sangat smart buat kerja. Dari itu sunnah para anbiya. Cuba tengok Nabi Yusuf. Smart dia psycho adik-beradik dia supaya panggil mak ayah dia meh datang ke Mesir. Smart. Sampai tak ada orang perasan pun. Smart. Bagaimana smartnya Nabi Allah Yusuf, dia nak minta kerja daripada Raja Mesir. Nilai, dia nak beritahu nilai dia smart tu. Inni hafizun alim. Aku ni sangat amanah, sangat ada apa kita panggil bahasa sekarang, dignity, bukan, ada apatah bahasa yang moden ni. Aku ada nilai amanah yang sangat tinggi. Inni alim. Aku sangat expert. See? Bagaimana Nabi Yusuf menjelaskan waktu temuduga tu, menjelaskan kepada raja, ni kepakaran aku. Smart. Bagaimana Nabi Muhammad, banyak ni nak cerita. Professional is not just about profession, but it's about the value. Nabi bila mana perintah negara keliling kelalang Nabi tu, orang nak attack Nabi je. Dan itu Nabi tidak bunuh Abdullah bin Ubay dulu. Nabi simpan. Kerana kalau aku bunuh, habis orang akan fitnah. Smart. Bagaimana Nabi nak hijrah ke Madinah? Ke Madinah, dia tidak ikut highway. Dia ikut jalan bawah, jalan laut. Jalan laut jauh. Nabi, nilai profesional dia, Nabi tak ada highway mesti yang kenalnya, dia ambil jalan bawah. Masalahnya Nabi dengan Abu Bakar tidak pakai jalan bawah. Diupah seorang Yahudi yang boleh berahsia. Smart. Dari itu, professional is about value. Itu orang nanti, bahkan di Jordan, kalau nanti cuba balik cek waktu yang terbuang berapa jam pula waktu yang orang membaca. Kalau banyak waktu yang terbuang, orang tak smart. Nilainya bukan nilai agama. Ustaz nak cadang baca kitab ataupun orang munaqashahkan di sana. Sana kan ada ustaz-ustaz, cari munaqashahkan kitab Qimatuz zamani 'inda al-ulama'i.
iaitu nilai masa di sisi para ulama. Dan tuan akan nampak, ya Allah, ulama dulu memang sangat sangat tinggi menjaga masa, sangat prihatin. Itu yang tuan cek buku yang tersebut, karangan Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Menarik. Ulama dulu nak beritahu nilainya mereka tidak akan buang masa walaupun satu saat. Tidak akan. Bahkan satu saat tersebut dijadikan nilai untuk agama. Cantik. So, cek masa. Kedua, cuba cek hubungan entorang dengan sesama manusia. Kalau entorang ada berbawa hati, bersangka buruk dan seangkatan dengannya, sangat tidak profesional. Contoh, entorang tak setuju mazhab yang dia pegang. Tak setuju, kena kunut lah. Oh, tak payah kunut. Kena kunut dan lain-lain. Lalu, oleh kerana khilaf tu, entorang dia ni wahabi, belasah terus, sangat tidak profesional. Kerana you hanya khilaf sikit sahaja. Dari itu, bila khilaf yang tersebut, fokus yang tersebut, jangan sampai mencaci peribadi. Profesional, objektif. Bila balik nanti jadi doktor, dalam housemanship lagilah penat dan letih dan lain-lain. Ustaz tak pasti pengalaman. Ustaz pernah sebut satu ketika dulu, hanya orang sibuk ada masa. Hanya orang sibuk ada masa. Susah untuk menjelaskan secara teori, tapi secara praktikal confirm memang sungguh-sungguh jadi. Buku saya tulis 2 buah. Kedua-dua buah tersebut, buku yang saya tulis tersebut ditulis ketika mana sangat sibuk. Bila mana Ustaz free, saya tak boleh buat apa-apa. Tidak boleh buat apa-apa. Tulis tak boleh, baca tak boleh, semua tak boleh. Bila sibuk, banyak boleh baca. Praktikkan. Sebab itulah nilai bagi orang agama dalam pengurusan diri, bukan pengurusan masa, pengurusan diri, ialah taqwa. Taqwa. Tak sempat saya nak hurai, tapi taqwalah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunnu. Semua tu tentang praktikal taqwa. Taqwa teori. Nak buat apa? 24 jam uruskan urusan agama. Dia itu profesional berkenaan dengan pengurusan secara smart dan bernilai tinggi. Harapnya menjawab lah. Tapi kan Ustaz, dalam realiti sebagai pelajar medical ni, memang nak faham bahasa Arab tu cukup power pun untuk waktu praktikal. Kalau untuk faham baca buku tu rasa macam terlalu idealistik. InsyaAllah cuba yang termampu. Walaupun serasa tak mampu, InsyaAllah bagi semangat balik nak belajar bahasa Arab. Sekian lama semangat tu hilang. Gini tuan tahu kan adrenalin? Mesti tuan tahunya. Ke saya salah sebut? Adrenalin. Kan adrenalin. Adrenalin ni akan terhasil bila mana ada faktor pendesak. Contoh, adrenalin bila mana orang dikejar oleh anjing, sungai yang selebar 100 meter tu, 200 meter lepas. Kenapa lepas? Faktor adrenalin. Anjing kejar. Sekarang, orang rasa complacent, selesa. Sebab dia doktor. Lepas tu, okey, betul, cukup lah. Gitu. Untuk semua, mana terima kasih Amnah menganjurkan. Waktu saya nak terima offer Amnah pun, saya fikir fikir sebab pastinya akan mengambil masa sejam gitu. Padahal Ustaz sangat desperate tentang dalam waktu. Jangan tak jemput dah, jemput Ustaz akan uruskan nanti. Sangat desperate. Ustaz pergi kelas, Ustaz akan keluar pukul 6.45, pukul 7. Ustaz akan balik pukul 7. Begitu. Keluar, gelap, balik gelap. Kenapa? Tak sempat. Banyak kerja. Adrenalin. So, sama dengan orang, jangan letak mental block. Tak boleh teoretikal, tidak akan boleh sampai kiamat. Tidak ada yang mustahil. Saya cerita pengalaman. Tuan ambil iktibar lah, tapi jangan buat perangai ni, tak elok. Waktu Ustaz kat Intek dulu,
kita orang kena pergi kursus. Lepas tu pergi kursus, lepas tu speaker tu cakap Inggeris pula. Ustaz waktu belajar, Ustaz jarang cakap Inggeris, semua cakap Arab je. Kalau cakap Arab lah kalau Ustaz tahu orang tu boleh cakap Inggeris, boleh cakap Arab, Ustaz takkan cakap Inggeris dengan dia, Ustaz cakap Arab je. Bila masuk alam pekerjaan, kena cakap Inggeris, kena pergi kursus dalam bahasa Inggeris. Dia bagi, lepas tu dia ada, okay, do you have any question? Semua tak ada. Oh no, I believe you have question to ask. Semua senyap. Betul, dia ambil mic, dia letak depan Ustaz. Do you have question? Ustaz kata, I don't have gitu. Ustaz kata, no, I don't have. No, look at your face, I know you have question to ask. Ustaz bangun, Bismillahirrahmanirrahim. Belasah Inggeris. Boleh lah 10 minit. Kurang lebih lama juga lah. Habis sesi tu, ada seorang minah mana entah pensyarah jugalah, free hand, 3 orang datang, tanya, are you Scottish? Gitu. Are you Scottish? Ustaz kata, time tu Ustaz depan lift menghalalkan lift lah, dia orang macam iring Ustaz. Are you Scottish? No, I'm not Scottish. Have you ever been to Scotland? No, never been there. Why? No, the way you pronounce English just like Scottish. Time tu pintu lift terbuka. No, I never been there. Okay, that's all. Okay, dia orang pergi masuk, Ustaz tu close lah, tutup lah pintu lift. Ustaz gelak berguling-guling dalam tu, sebab aku memang tak kerti bahasa Inggeris gitu. So, once you say you can, sure you can. Once you say if I can, it means probably you can or you cannot. If you say you can't, no, there is no cure. Tidak ada ubat lagi. So, believe you can. InsyaAllah. Baik. Fahmi. Okay, saya rasa yang lain semua tak ada soalan aku. Sekejap Fahmi. Okay, ahlan Fahmi. Ramadan. Khair. Saya tak ada soalan dah, terima kasih InsyaAllah atas perhatian yang diberikan. Lama ni, berapa pukul 8, sejam setengah begitu. Moga-moga istifadah yang ada, yang tuan ambil, dia penting untuk dengar, sangat penting dan terlebih penting untuk amal. Ya, yang tuan belajarkan ilmu teori dalam kelas tak sama dengan yang tuan masuk eksperimen. Jauh, sama dengan agama. Teori, praktikal kan. Yang tu akan rasa nilainya, hebatnya nilai agama. Saya nak tutup dengan satu pepatah Arab. Pepatah Arab sebut, Rukudul ma'i yufsid, Faraghu syababi yaqtuluh. Rukudul ma'i yufsid, Faraghu syababi yaqtuluh. Air yang bertakung, contoh air ni bertakung seminggu, sebulan, terbiar begini, walaupun air zam-zam, tak ada siapa yang akan minum sebab rosak. Apatah lagi kalau bertahun. Faraghu syababi yaqtuluh. Remaja yang tak tahu nak buat apa, tidak ada sebarang impian, tidak ada sebarang faktor pendesak, selalu masanya lapang sahaja, pastinya dia rosak. Pasti remaja itu rosak. Sama-sama ambil iktibar. Moga-moga kita beroleh manfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan